نعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الكافي، بسم الله الشافي، بسم الله المعافي، بسم الله الوافي، بسم الله رب السماوات والأرض، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى صلاة وسلاما دائمين متلازمين على نبيه المصطفى سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه المجتبى. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ya Allah, bukakanlah untuk kami hikmah, kebijaksanaan, tebarkanlah kepada kami rahmat, kasih sayang, tambahkanlah kepada kami ilmu-ilmu pengetahuan, dan kurniakanlah kepada kami nikmat kefahaman. Allahumma altuf bina fi taysirin kulli asir, fa inna taysira kulli asir alayka yasir. Ya Allah, berlemah lembutlah dengan kami, permudahkanlah setiap yang menyusahkan kami. Sesungguhnya memudahkan yang susah itu amat mudah bagimu. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tammim taksir ya karim. Ya Allah, permudahkanlah dan janganlah menyusah-nyusahkan, serta tampunglah segala kekurangan. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Mukminin, mukminat, muslimin, muslimat, hadirin, hadirat, tuan pengerusi dan jawatan kuasa masjid, tuan-tuan imam, tuan Bilal, tuan-tuan, puan-puan, tetamu Allah, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang berada di dalam rumah Allah pada malam ini, serta ahli keluarga dan sanak saudara kita, semuanya mendapat rahmat, kasih sayang, belas ihsan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini sekali lagi kita bertemu. Semoga pertemuan ini mendapat rahmat Allah, dan semoga Allah limpahkan kasih sayangnya kepada semua yang berada di dalam majlis ilmu pada malam ini. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, saya mulakan perkongsian ilmu kita pada malam ini dengan membawa satu kisah yang berlaku kepada seorang tabi'in. Mungkin pernah dengar namanya, Sufyan Ats-Tsauri. Pada suatu ketika beliau tawaf di Kaabah. Jadi bila sebut tabi'in ini, mereka ini iaitu mereka yang tidak sempat hidup bersama Rasulullah, tetapi mereka sempat bertemu dengan sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi satu ketika bila dia tawaf di Kaabah, di sebelah ulama besar ini ada seorang lelaki yang sepanjang tawaf 7 pusingan itu, Imam Sufyan Ats-Tsauri ini, dia tidak dengar perkataan lain selain daripada lelaki ini mengucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi timbul perasaan dalam diri dia nak tanya, apa sebab? Kenapa tak baca tasbih? Kenapa tak baca tahmid? Kenapa tak baca takbir, tahlil, hauqalah dan zikir-zikir yang lain termasuk doanya? Lalu apabila selesai tawaf, imam ini bertanya, "Wahai tuan, saya nak tanya, kenapa sepanjang 7 pusingan tadi saya tidak mendengar kecuali tuan ucapkan selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?" Lalu lelaki ini bertanya, tuan yang bertanya ini siapa? Jadi kata, saya ini datang daripada Kufah. Saya inilah yang orang panggilnya Sufyan Ats-Tsauri.
Oh, dia kata tuan rupanya kenal nama, pernah dengar nama, tetapi ini kali pertama tengok muka. Jadi Sufyan As-Sauri ini bukan calon-calon orang. Dia ini ulama besar yang dilahirkan di Khurasan dan wafatnya di Basrah. Dan dia ini ada pemikiran, aliran pemikiran mazhabnya sendiri. Selain daripada mazhab 4 yang kita kenali, Sufyan ini juga ada mazhabnya yang tersendiri. Tetapi kerana perubahan peredaran masa, akhirnya mazhabnya ini maknanya hilang lenyap ditelan masa. Dan dia ini, para ulama sebutkan kehebatan Sufyan As-Sauri ini ka Abi Bakrin wa Umaran fi zamanihima. Kehebatan Sufyan As-Sauri ini pada zamannya seumpama kehebatan Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar pada zaman kegemilangan kedua-duanya. Nak ceritanya di kalangan tabi'in ini, dia ini antara yang ulama yang disegani, dihormati. Tetapi zaman itu tidak ada media massa macam kita hari ini. Tidak ada gambar yang keluar dalam TV, dalam Facebook, menyebabkan namanya dikenali, tetapi orangnya tak pernah jumpa. Jadi lelaki ini katakan, tuan ini, kerana tuan yang bertanya, saya jawab. Tapi kalau orang lain tanya, kenapa saya hanya selawat kepada Rasulullah, saya tak jawab rahsia ini. Tetapi kerana tuan yang bertanya, saya terpaksa jawab. Nasib baik dia jawab. Dapat jugalah kita kongsi sedikit cerita ini. Dia kata sebelum dia bertolak ke Mekah ini, ayahandanya telah meninggal dunia. Seorang yang dikenali, orang yang baik-baik, orang biasa-biasa. Tetapi apabila dia meninggal dunia, wajahnya bertukar menjadi warna hitam, gelap. Dan anak dia ini malu, takut-takut orang tengok aib kepada bapa dia ni, cepat-cepat dia pergi tudung dengan kain, dan dia ni berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala mengembalikan semula wajah asal bapa dia. Kemudian dalam keadaan dia minta kepada Allah itu, dia tertidur. Dan dalam tidurnya itu datang seorang lelaki yang berseri-seri wajahnya, dan lelaki ini bertanya kepada dia, kenapa ni nampak sedih saja? Dia ceritalah apa yang berlaku. Lalu lelaki tadi pergi buka kain yang menutupi wajah ayahandanya, dan dia sapu dengan tangannya, dan wajahnya bertukar kembali ke wajah asal. Lalu lelaki ini bila dah buat begitu, nak pergilah berlalu. Tetapi lelaki yang bermimpi tadi tu pegang cepat-cepat. Dia kata, tuan ini siapa? Hebat sangat ini, wajah ayahanda saya ni tiba-tiba bertukar kerana sentuhan tangan tuan. Kita, saya ini Muhammad. Muhammad mana? Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kemudiannya dia tersedar daripada mimpinya, dan pertama sekali yang dia buat ialah pergi buka kain yang menutupi ayahandanya, dan terkejut tetapi bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila dia buka itu wajah ayahandanya bertukar kembali ke wajah asal. Jadi apabila dia tanya dalam mimpi itu, kenapa ni ayahandanya menjadi macam ni? Dia kata ayahanda ni, Rasulullah sebut kepada dia dalam mimpi, dalam mimpi. Bukan dalam jaga, dalam mimpi. Dan benda dalam mimpi ini benda yang tidak mustahil berlaku. Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada orang-orang tertentu. Orang yang bernasib baik bertemu dengan Rasulullah SAW, itulah antara anugerah yang terbesar di dalam hidup. Jadi Rasulullah beritahu dalam mimpi ini, ayahanda kamu ini bukanlah jahat sangat, tetapi banyak dia buang masa dia. Benda-benda yang sepatutnya dia buat, banyak dilekakan. Tetapi walaupun begitu, dia ini banyak berselawat kepadaku. Dan dalam keadaan dia mati ni, wajahnya ditukarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Roh dia tu, dia minta kepada aku supaya aku tolong dia, kembalikan semula ke wajah asalnya. Kerana itulah aku datang ini. Jadi daripada cerita itu nak beritahunya, kelebihan berselawat kepada Rasulullah SAW ini, selain daripada mendapat syafaat di pada mahsyar nanti, di akhirat nanti, di atas dunia ini pun dah boleh dapat bantuan pertolongan daripada Rasulullah SAW. Berapa banyak dah kita berselawat pada hari ini? Sekurang-kurangnya 10 pada waktu pagi, 10 pada waktu petang, untuk mencapai apa yang disebut dalam hadis, orang ini layak untuk mendapat syafaatku. Jadi sesibuk mana pun kita, cubalah kita disiplinkan diri, sekurang-kurangnya 10 kali berselawat pada waktu pagi dan 10 kali berselawat pada waktu petang.